Baik, terima kasih Syuhaida. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Inisiatif Kita Jaga Kita menunjukkan keprihatinan dan semangat rakyat Malaysia dari akar umbi melawan COVID-19 dan harus diteruskan selagi wujud aba ancaman wabak tersebut. Menteri Muda Kerajaan Tempatan Sarawak, Datuk Dr. Penguang Manggil berkata, semua pihak perlu bertindak dan menganggap diri sebagai petugas barisan hadapan. Jelasnya rakyat harus patuh kepada prosedur operasi standard SOP sedia ada dan perlu sentiasa berwaspada untuk mengelak daripada wujudnya kluster-kluster baru yang boleh menyebabkan peningkatan kes-kes positif COVID-19 di negara ini. Sehubungan itu, kawalan kendiri yang tinggi sama ada di tempat kerja, tempat ibadat, tempat-tempat awam, sekolah, institusi pengajian tinggi maupun di rumah perlu ada dalam diri setiap masa. Beliau berucap dalam program Sepakat Aid Community, pembudayaan norma baru putuskan rantaian COVID-19 daerah Bluru di Rumah Engkas Anak Antari, Sungai Malang Sanin, Ulu Bakong. Datuk Dr. Penguang berkata, tidak dapat dinafikan bahawa tren peningkatan kes dan pertambahan kluster baru-baru ini berpunca daripada ketidakpatuhan terhadap SOP. Justru beliau menyeru semua pihak untuk terus mempraktikkan amalan kebiasaan baru dengan mematuhi garis panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Dalam majlis ini, Datuk Dr. Penguang turut menyampaikan peruntukan projek kecil luar bandar berjumlah RM15,000 kepada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Rumah Angkas dan RM5,000 untuk Biro Wanita Rumah Angkas. Manakala bagi JKKK Rumah Cuang dan JKKK Rumah Angas masing-masing bernilai RM10,000. Polis Diraja Malaysia PDRM terus mempertingkat pemantauan terhadap semua premis di daerah Kuching yang kini dikategorikan sebagai zon merah susulan peningkatan kes COVID-19 yang dilaporkan 14 hari lalu. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Aidi Ismail ketika dihubungi pemberita RTM memaklumkan pada 27 Oktober lepas Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak telah mengumumkan penutupan pusat hiburan dan kelab malam. Susulan itu, pemantauan dan pemeriksaan terhadap semua premis tersebut yang meliputi pub, bar, disko, dewan tari dan pusat karaoke terus dipertingkat. Untuk rekod sepanjang bulan Oktober, seramai 553 orang telah dikenakan kompaun dan 57 tangkapan dibuat melibatkan premis hiburan dan kelab malam di seluruh Sarawak kerana gagal mematuhi prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang ditetapkan. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Maritim Malaysia akan terus mempertingkat pengawasan di perairan negeri Sarawak menerusi op benteng Laut Timur dalam usaha membanteras kemasukan pendatang tanpa izin parti. Pada masa sama mengekang penularan COVID-19 dari negara jiran. Pengarah Maritim Malaysia Laksamana Pertama Maritim Zain Azman Mat Yunus berkata, hasil pemantauan yang ketat itu tiada tangkapan direkodkan sejak operasi itu bermula pada Mei lalu. Kita mempunyai 15 buah kapal dan juga 15 buah bot dan juga melibat aset-aset daripada PDRM iaitu PPM, Custom, Perikanan dan juga TLDM. Jadi kita akan buat rondaan secara berkala 24 jam. Meskipun berdepan kekurangan aset, ia bukan menjadi penghalang bagi agensi penguatkuasaan itu untuk melaksanakan tugasan pengawasan di perairan negeri. Laksamana Pertama Maritim Zain Ahmad ditemui media selepas kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud di Demak Jaya Kuching. Kunjungan tersebut bagi memaklumkan pelantikannya sebagai pengarah maritim baharu menggantikan Robert Teh Giok Chuan yang bersara. Laksamana Pertama Maritim Zain Ahmad, 55 tahun, berasal dari Kuala Lipis, Pahang, sebelum ini memegang jawatan Ketua Penolong Kanan Seksyen Latihan Operasi di Ibu Pejabat APMM Putrajaya. Budaya mermukun perlu terus dipelihara dan diturunkan kepada generasi muda dalam usaha menyemarak dan memperkukuh tradisi tersebut. Menteri Muda Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, Datuk Rozi Yunus berkata, adalah dikhawatiri adat tradisi ini akan hilang di telan zaman sekiranya tiada usaha untuk mempertahankannya.
Justru dengan penganjuran program-program tersebut akan dapat mengukuh dan memantapkan lagi budaya tersebut supaya ia tidak hilang ditelan zaman. Jadi dengan adanya penganjuran program akademik begini, kita yakin insyaAllah anak-anak muda kita berpeluang untuk menyaksikan apa itu bermukun, bagaimana ianya dikendalikan. Beliau ditemui pemberita dalam program rakaman Johor Bermukun sempena program Johor Berambih at RTM di Koko Cabana di Miri. Program rakaman Johor Bermukun ini tetap mematuhi prosedur operasi standard SOP iaitu tidak menjemput penonton namun masih dapat ditonton melalui media sosial. Sementara itu, penerbit Jom Bermukun Azman Johari berkata rakaman program ini akan dipakejkan sebelum dihantar kepada rakan di Radio Republik Indonesia dan Radio Television Brunei untuk siaran stesen masing-masing. Memorandum Persefahaman MOU Bermukun RTB RRI ini merupakan program gabungan bersama 3 stesen yang ada di negara masing-masing yang terjalin sejak hampir 20 tahun lalu. Jabatan Penyiaran Sarawak telah mengadakan program gotong royong di Pusat Orang Cacat Sarawak Cawangan Miri dalam usaha mendekati golongan orang kurang upaya. Pengarahnya Abdul Haji Muhammad Yusof berkata aktiviti itu merupakan salah satu program tanggungjawab sosial korporat CSR dalam usaha memasyarakatkan jabatan tersebut. Jelasnya program CSI itu mampu mengeratkan silaturahim antara warga kerja RTM dengan ahli-ahli Pusat Orang Cacat Sarawak Cawangan Miri sekaligus menyelami keperluan golongan berkenaan. Kita dapat melihat bahawa jalinan kemesraan di antara warga kerja RTM dan juga Persatuan Orang Cacat ini terjalin erat, yang mana mereka juga teruja bersama-sama dengan juruhebat kita. Beliau ditemui pemberita selepas program CSR RTM Miri di Pusat Orang Cacat Sarawak Miri di Kem Piasau Miri. Program tersebut dirasmikan Menteri Muda Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Datuk Sebastian Ting. Seramai 40 orang warga kerja RTM Miri dan Kuching, penaja sumbangan serta sukarelawan yang terlibat dalam aktiviti gotong royong di pusat itu amat teruja dapat menyumbang tenaga dan mendekati golongan kurang upaya tersebut. Kita rasa bertuahlah dan terharu kerana RTM telah memilih pusat kita untuk menjalankan program tanggungjawab sosial korporat RTM Miri, dan kita berasa terima kasih. Selalu jugalah, tapi yang ni paling menarik sebab dilakukan di Rumah Orang Cacat. Sebelum ni kita bergabung dengan NGO-NGO yang lain dalam melakukan aktiviti CSR. Ini sesuatu yang kita membantu di antara satu dengan yang lain. Tak kira bangsa dan agama. Itu yang paling penting bagi pendapat saya lah. Selalunya kami datang dekat sini dijemput, dipanggil lah dalam 1 minggu 1 kali. So selalunya sukarelawan tu akan bantu mereka ni lah. Pusat Orang Cacat Sarawak Cawangan Miri mempunyai 138 ahli berdaftar dengan sokongan 58 sukarelawan berdaftar. Baik, saudara, sekian berita dari Sarawak dan kita kembali bersama Syuhaida di Angkasa Puri. Silakan.